Tibalah masa yang kita nanti-nantikan, segmen pembangunan masyarakat hari ini memfokuskan mengenai dengan potensi orang kelainan upaya dalam bidang seni. Dan alhamdulillah hadir pada pagi ini pegawai kerja sosial Dayangku Khairah Wadihah binti Pengiran Haji Zainurin bersama kita untuk memperkatakan mengenai dengan tajuk ini. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam tuan, puan. Apa khabar kita? Alhamdulillah, khabar baik. Puan sendiri apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Sebelumnya ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang. Terima kasih, dan ribuan terima kasih di atas waktu yang diluangkan pada pagi ini untuk sama-sama kita ni memperkatakan mengenai dan potensi orang kelainan upaya dalam bidang seni ini. Baru-baru ini kita ni telah pun sama-sama memperingati dan juga menyambut sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Jadi dari sudut pandang yang berbeza, memang mereka ini mempunyai potensi yang berbeza dan antaranya adalah dalam bidang seni ini. Tajuk rampai pagi untuk hari ini potensi kelainan upaya dalam bidang seni. Jadi kita ingin mempersilakan untuk puan menyampaikan mukadimahnya dan juga mengongsikan apakah maksud di sebalik tajuk ini. Terima kasih tuan, puan dan para penonton. Sebelum saya bermula, mungkin saya boleh menjelaskan sedikit apakah artinya orang kelainan upaya dalam Akta Orang Kelainan Upaya 2021, kira seseorang diiktirafkan sebagai seorang kelainan upaya jika mereka mempunyai kira masalah atau kekurangan dari segi fizikal, mental, tingkah laku, perkembangan atau developmental, dan juga deria atau sensori. Jadi sensori itu adalah penglihatan dan pendengaran. Jadi dari definisi itu kami boleh lihat kekurangan mereka kemungkinan akan memerlukan bantuan untuk memenuhilah oleh sebab kekurangan mereka, ianya akan menjejas penglibatan mereka dengan komuniti. Dan dari segi itu, kira konsep itulah yang memberikan satu isu, iaitu kira penjagaan versus kemandirian. Jadi dari kalangan klien yang kami bekerjasama atau ibu bapa kepada pelatih-pelatih orang kelainan upaya atau OKU, salah satu soalan yang paling pentingnya ada dua itu, iaitu anak saya tidak dapat watch money. Jadi dia tidak dapat ke mana-mana. Tapi ada salah satu lagi soalan, kemanakah anak saya akan apabila saya tidak ada lagi? Jadi masa depan anak ini tadi dengan kelainan upayanya, ibu bapa dan juga penjaga pastinya khawatir dengan masa depan mereka. Ya, lurus tu. Kira kesayangan ibu bapa dan juga penjaga mereka untuk menjagakan mereka, ia membuat kira satu macam clashing concept in English my child cannot do this, so he can only do this, he can't do this. But at the same time, if I'm not there to help him, who will help him? Where will he go lah? So salah satu kira bahagian Jabatan Pembangunan Masyarakat atau JAPIM melalui bahagian OKU kami mencuba untuk menangani isu ini dari melihat apakah potensi dan keminatan mereka, apakah kekuatan mereka, dan salah satu kira slogan ada di pusat, lihatlah kepada kelebihan kami iaitu OKU, bukanlah kekurangan kami. Jadi itu sedikit mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan potensi orang kelainan upaya dalam bidang seni. Jadi kita ni perlu melihat kepada kelebihan kekuatan mereka daripada kekurangan mereka. Dan apabila kira kebanyakan pelatih-pelatih kami, mereka mempunyai keminatan dari segi seni. Jadi apa maksud saya seni? Bukannya sahaja seni lukisan, tapi kreatif seperti kraft tangan, muzik, menyanyi, menari. Itulah yang dari pengalaman saya melihat banyak pelatih kami OKU sangat suka melakukan itu, dan apabila mereka membuat
kira telah nampaklah kekuatan kejayaan mereka. Iya, jadi dari sini di sini bermaksud lukisan, kreatif, iaitu craft tangan, muzik dan juga menari ya, dan juga menyanyi. Dan seterusnya ni apanya bagaimanakah golongan orang klien upaya mempunyai potensi dalam seni ini? Mungkin boleh diuraikan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Ya, terima kasih terima kasih tuan-puan dan para penonton untuk menjelaskanlah potensi dari segi seni itu, as I mentioned, ia melihat kepada apakah kekurangan dan kelebihan. Jadi kami memberi lebih tumpuan kepada kelebihan mereka, di manakah yang kami boleh memberi latihan, mendidiki dan juga memberi kira skills lah untuk menjaga diri on the way. So dari segi apakah erti kemandirian, bukannya sahaja dapat menjaga diri dari segi makan, minuman, kebersihan, tetapi juga pekerjaan dan juga keusahawanan untuk menjana pendapatan. Jadi kami melihat bagi pelatih-pelatih OKU bukannya sahaja di pusat bahagiat, tapi kebanyakan golongan OKU mereka mempunyai kekuatan mereka dari segi seni adalah mereka mempunyai perspektif yang unik dari kita ni. Jadi sebagai contohlah saya ada macam rakan kerja OKU penglihatan. Dia tidak dapat lihat. Tapi apabila dia mendengar, pendengarannya adalah sangat kuat. Jadi he can point out different tones of music. So apabila dia buat muzik itu, dia tidak payah melihat yang DJ, dia boleh tahu terus apakah button ni bukan buat apa, so kalau dinaikkan jadi apa. Jadi dia pun sendiri membuat muzik ya. Dan yang tidak bukan sahaja kepada OKU penglihatan, tapi ada juga sebahagian OKU dari segi pendengaran atau intelek, mereka mempunyai art of expression yang lain, yang unik. Jadi bagi contoh saya lah, kalau kami lihat gambar-gambar yang kami ambil dari WhatsApp sungguh payah untuk merekakan kepada cat, kepada lukisan pakai akrilik. Tapi kalau bagi ada pelatih-pelatih OKU pendengaran, mereka sangat teliti membuat macam even reflection of eyeing boleh dorang menirukan. Dan ianya bukannya sahaja lukisan tempat-tempat, tapi juga kira abstract art. So the way of expression is very interesting, and it gives you a different understanding of not only their perspective but also your perspective. So we want to take on it. Yes, we want to take on it and bridge that gap, make others bersama-samalah memahami each other. Empati bukan simpati. Jadi itulah ya, golongan orang klien upaya masing-masing mempunyai potensi masing-masing ya, khususnya di dalam bidang seni ini tadi. OKU penglihatan, tetapi deria pendengarannya lebih tajam ya daripada kita ni. OKU pendengaran, tetapi kemahirannya dalam meneliti warna dan sebagainya sangat cemerlang ya. Jadi kemahiran-kemahiran sebegini inilah ya daripada golongan OKU ini sebenarnya boleh diketengahkan, dan jika ianya diasah dan juga digilap, sebenarnya ia boleh menjadi kata orang satu sumber sara diri ya. Satu, dan dua, mungkin saja kemahiran-kemahiran mereka ini diperlukan tidak kiralah ya dalam sektor kerajaan maupun sektor swasta ya, untuk mereka ini dilibat samakan untuk diberikan tanggungjawab ya di dalam menjalani pekerjaan dan juga tugas-tugas harian bersosial bersama dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya ya. Melihat kepada perkara ini, bagaimana pihak JAPIM dan juga komuniti menangani potensi-potensi sebegini, Puan? Terima kasih Tuan. Jadi para penonton, jadi bahagian orang klien upaya di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat, kami mempunyai 4 cawangan pusat bahagia di setiap daerah, dan ianya melihat seperti saya mention tadi, bukannya sahaja kira latihan kemahiran dirinya, jadi dari segi ia punya kebersihan, makanan, minuman harian, tapi juga potensinya untuk mendapat menjana pendapatan sendiri. Jadi dari segi punya employability dan marketability lah. Jadi kami lihat apakah kemahirannya yang boleh menemui keperluan di pasaran masa ini. So as I mentioned,
majority of the potential is through arts, is through arts, music. That we saw and we explored. How can we go? What other options that we can explore other than traditional media? Jadi maksud saya traditional media. Jadi bagi kelas lukisan lah, contoh lukisan on canvas painting. Jadi selain daripada canvas painting, apakah yang boleh kami jadikan untuk kira dalam pasaran? Jadi for example, we've explored tudung. Dan projek tudung OKU ini telah dibuat oleh seorang OKU autisma. Hasil yes, hasilnya. Ya, kira kami bekerja sama dengan rakan-rakan strategik dari sektor awam dan juga badan-badan bukan kerajaan. Jadi bagi ini salah satu sektor awam, kira private lah, telah menangani untuk menghasilkan lukisan, sebenarnya lukisannya lukisan sakura tree ya, tapi mereka jadikan onto tudung ya. Dan it gives you a different perspective lah. Kira it's not just you don't have to appreciate art in terms of like on canvas only, on a wall only, but you can also appreciate other ways like wearing it jadi tudung, baju, jadi macam bag. Jadi maksudnya desain lukisan tudung ini tadi adalah hasil tangan daripada orang OKU ini tadi. Wow, luar biasa sekali ya. Kolaborasi dengan sektor swasta menghasilkan tudung ini tadi, dan ini secara tidak langsung memberikan pekerjaan kepada OKU ini tadi, dan seni ataupun kemahiran mereka itu dapat diapresiasi ya oleh masyarakat sekeliling. Ada contoh-contoh lain lagi? Kira kami bukannya sahaja bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan, tapi juga badan-badan kerajaan. Jadi seperti tuan-tuan tahulah, setiap raya sangat popular macam kad-kad raya atau biskut-biskutan, especially untuk simpan di tetamu datang. Jadi di sanalah kira kami bekerjasama dengan pelbagai sektor untuk membuat beberapa macam hamper gifts. Jadi biskut, ada macam kaca rempah dan juga kad-kad lah, lukisan pelatih-pelatih OKU kami. Kami menjadikan kad untuk memberi kepada orang atau kawan-kawan mereka yang tersayang. Jadi itu dihasilkannya oleh orang payah ini ya. Jadi itu satu perkara yang cukup menarik, dan seterusnya kita percaya juga ada beberapa pusat latihan ni yang beri tumpuan kepada latihan. Mungkin boleh dihuraikan sedikit ni Puan. Jadi seperti saya mention, ada pusat bahagia satu di setiap daerah, dan mereka melakukan kira latihan yang kurang lebih sama, tapi mereka juga melihat kepada apakah kira market demands on each districts. Jadi sebagai contoh, bagi pusat bahagia di daerah Brunei Muara, ada high demand pada masa ini, terutamanya kepada kira the younger population dari segi lukisan macam kartun dan juga kad-kad dan juga tudung, segala perhiasan dan juga makanan seperti biskut. Tapi kalau di daerah Tutong lah contoh, ada juga market lebih kepada tanaman, agriculture. Jadi macam daun bawang dan juga madu kelulut. Jadi pelbagailah. Each district have their own specialties based on the strengths of each trainees, OKU trainees. Baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah kalau kita ni lihat ya, memang potensi orang kelainan upaya dalam bidang seni ini pelbagai dan mereka tidak dicicirkan ya. Mereka dilibatkan sama secara langsung, memberikan ruang dan juga peluang kepada mereka pekerjaan untuk menyara kehidupan seharian ya. Dan insya-Allah seperti yang ditekankanlah ya pada tahun ini, kita bukan sahaja simpati kepada mereka, kasihan, tetapi kita ni ingin menerapkan empati dalam diri kita ni. Bagaimana cara kita ni melibat samakan secara whole of nation approach ya, untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada mereka ini bersosial sama masyarakat. Baik, kita tutup ruangan wawancara ini Puan. Mungkin ada pesanan, harapan yang ingin disampaikan dan juga perkongsian terakhir sebelum kita mengikuti berita 9 pagi ini. Dari segi pesanan lah, kira ringkas saja.
apabila membuat especially untuk memahamilah seorang OKU dan macam mana kami boleh membantu, dan dari segi kami bukannya sahaja kira pihak kerajaan tapi juga keluarga yang terdekat yang juga sama-sama menjaga OKU kata ni. Salah satu pesanan yang sangat important dalam English no decisions about OKUs without OKUs. Jadi apabila kami menanya macam manakah, bagaimanakah boleh saya membantu dia, apakah dia perlu, tanyalah, memahamilah. Apakah dari segi apakah perspektif mereka dan bagaimanakah boleh kami bersama-sama menangani. Ya, dan juga yang dipahamkan akan ada pameran seni untuk semua ni. Ya, lepas tu insya-Allah jadi bagi sambutan sempena sambutan Hari Antarabangsa OKU, pihak Capim dan juga bekerjasama dengan pelbagai NGO lah, kami telah membuat beberapa majlis dan aktiviti seperti Majlis Kalbun Salim dan juga aktiviti acara Fun Fest di Bandar Kuching pada hari Ahad lalu. Dan insya-Allah nanti pada 8 hari bulan Disember hingga 31 Disember kami akan mengadakan dengan kerjasama pelbagai NGO seperti Lavida, Smarter dan juga Pusat Ehsan, kami melakukan satu pameran seni lukisan yang bertema Sustainable Art. Jadi lukisan-lukisan itu adalah direka oleh pelatih-pelatih OKU dari pusat-pusat ini, dan datanglah beramai-ramai ke melihat potensi dan kemahiran mereka. Baik, terima kasih kita ucapkan di atas perkongsiannya pada pagi ini Puan. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi di lain kesempatan dengan tajuk perbincangan yang lain pula ya. Sehingga waktu itu tiba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.